Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita kali yang kedua. Okey, seperti biasa sebelum kita bermula, kita akan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Apa khabar awak semua? Okey, boleh saya dikatakan saya berpuas hati dengan prestasi awak minggu lepas. Okey. Kebanyakannya menyiapkan kerja dan menghantar kepada saya. Okey? Bagus. Okey. Hari ini kita akan menyambung sesi kedua PDPR kita. Okey. Ingat lagi tak apa maksud sains yang saya beritahu pada awak minggu lepas? Saya ulang balik ya. Harap-harap awak ingat. Okey, sains bermaksud disiplin ilmu. Okey, disiplin ilmu yang melibatkan apa? Dua benda. Yang pertama, pemerhatian. Yang kedua, eksperimen yang sistematik. Okey? Untuk apa? Untuk menerangkan fenomena yang berlaku secara semula jadi. Okey? Jadi, pemerhatian adalah sesuatu benda yang awak buat setiap hari. Okey? Bila mana awak menggunakan organ deria awak, maknanya awak telah melakukan pemerhatian. Tetapi, eksperimen yang sistematik, awak perlu melakukannya di suatu tempat yang khusus. Baik, apakah nama tempat khusus itu? Nama tempat itu ialah makmal sains. Jadi, bila awak kembali ke sekolah nanti, harap-harap awak boleh kembali dengan cepat. Saya akan bawa awak masuk ke makmal sains. Okey, jika awak belajar sains tanpa memasuki makmal sains, maknanya sains awak masih belum lengkap. Okey, masih belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Kerana sains melibatkan dua perkara, pemerhatian dengan eksperimen yang sistematik. Awak buat pemerhatian, tetapi bila tak masuk makmal, awak buat eksperimen tak? Tak buat. Jadi bila tak buat eksperimen, ilmu sains awak lengkap ke tidak? Tidak lengkap. Okey? Jadi hari ini bab 1 lagi, masih lagi dalam bab 1, tapi bahagian yang kedua kita akan berkenalan dengan apa? Dengan makmal sains. Okey, makmal sains. Apa yang ada dalam makmal sains? Ini dia. Dalam makmal sains kita ada radas makmal, itu yang pertama. Dan bila kita berkenalan dengan radas makmal, kita mesti mengetahui apakah fungsinya. Okey, radas makmal dan fungsinya. Itu yang penting. Baik, kita akan berkenalan dengan radas yang pertama. Okey, ini paling asas, yang paling biasa digunakan. Okey, kita ada dua. Saya nak tunjuk awak, kita ada dua. Nampak sama tapi berbeza. Bentuk sama. Yang berbeza apa? Saiz dia. Betul? Saiz dia berbeza. Baik, yang kecil ini namanya ialah tabung uji. Yang besar nama dia apa? Tabung didih. Adakah fungsi dia sama? Jauh berbeza. Baik. Tabung uji. Apa fungsi dia? Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Siapa yang harap-harap awak dah download. Okey, muat turun buku teks online. Okey. Kalau dah download, harap-harap buka muka surat ni. Saya lupa nak cakap dari awal tadi. Buka muka surat 10 dan 11. Okey. Hari Jumaat ni awak semua akan dapat buku teks fizikal tengok muka surat 10 dan 11. Okey. Balik kepada radas kita yang pertama. Apa nama dia tadi? Tabung uji. Baik, tabung uji. Apa fungsi dia? Dengar baik-baik. Yang ini fungsi dia adalah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, kuantiti yang kecil. Okey, itu fungsi dia.
Yang kedua, yang ini, nama dia apa? Tabung didih. Okey, fungsi dia apa? Untuk memanaskan cecair ataupun memanaskan bahan kimia. Okey, katakanlah awak tersilap ambil. Okey, awak ambil tabung uji, awak masukkan bahan kimia, awak panaskan. Apa akan berlaku? Dengar baik-baik. Bila tabung uji awak panaskan secara terus dengan menggunakan api, apa kemungkinan yang berlaku? Tabung uji akan pecah. Jelas? Jadi berhati-hati bila awak menggunakan radas di dalam makmal, dengar dengan teliti arahan guru. Kalau cikgu kata kita hendak menggunakan tabung uji, gunalah tabung uji, ambil tabung uji. Jika awak diarahkan untuk memanaskan cecair dalam kuantiti yang kecil, gunalah tabung didih. Baik. Sekarang saya nak tunjukkan awak yang ini. Ini dinamakan rak tabung uji. Okey? Bila awak menggunakan tabung uji atau tabung didih, pastikan awak bawa benda ni sekali. Mesti ambil sekali. Saya tak nak tengok di dalam makmal, pelajar bawa begini, letak atas meja begini, tergolek-golek. Tergolek-golek dia. Dia bulat. Jadi awak dah kena buat apa? Mesti ambil dengan rak tabung uji. Macam mana nak buat? Letakkan begini. Akan jatuh ke tidak? Tidak. Jelas? Okey. Itu yang pertama. Kita pergi step by step. Langkah demi langkah. Pastikan kita mengikut langkahnya. Baik. Yang ini untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Baik. Macam mana kalau cikgu suruh guna bahan kimia dalam kuantiti yang lebih besar? Kita nak gunakan apa? Baik. Saya tunjuk ke awak. Yang ini. Kita boleh gunakan. Apa nama dia? Baik, nama dia ialah kelalangkun. Okey, kelalangkun. Yang ini pun sama. Kalau nak isi bahan kimia dalam kuantiti yang besar, kita boleh gunakan yang ini. Apa nama dia? Sekolah rendah dah belajar. Apa nama dia? Nama dia ialah bikar. Baik, bikar ni kita ada pelbagai saiz. Okey, ada pelbagai saiz. Ini dipanggil bikar 50 ml. Yang ini bikar 250 ml. Kita ada yang 500, kita ada yang 1000. Okey? Ada lagi. Okey? So ini saya tunjukkan dua. Okey. Baik. Kemudian kita ada yang ini. Apa beza dia? Okey, dua-dua nampak sama. Tapi yang membezakan di bawah dia ni, dasar dia. Yang ini, bawah dia leper. Awak boleh letak dan dia berdiri sendiri. Nama dia ialah kelalang dasar bulat. Okey, kelalang dasar bulat. Yang ini pula, bawah dia bulat. Awak tak boleh letak macam ni. Awak letak macam ni, dia akan tergolek. Nama dia ialah Saya salah sebut dah tadi. Baru terperasan. Ni nama ni kelalang dasar rata. Minta maaf. Okey. Kalau bawah dia rata, awak boleh letak begini. Namanya kelalang dasar rata. Sorry tersesure. Yang ini, bawah dia bulat. Awak tak boleh letak dia atas meja macam ni. Awak letak dia bergolek. Okey. Jatuh, pecah. So, nama dia kelalang dasar bulat. Okey, saya ulang balik. Sorry, saya tersilap tadi. Orang tua memang macam ni. Kadang-kadang dia silap. Yang ini kelalang dasar rata. Yang ini kelalang dasar bulat. Jelas Okey. Seterusnya. Saya nak tunjuk lagi satu radas. Okey. Atas meja saya ni penuh radas Tapi kena berhati-hati sangat sebab radas ni semua kaca. Okey. Yang ini namanya ialah silinder penyukat. Sama juga dia ada pelbagai saiz. Baik, saya nak tunjuk awak. Okey.
ada satu lagi radas yang rupa dia hampir sama dengan silinder penyukat tau, tapi dia berbeza. Okey, nampak macam sama tapi sebenarnya berbeza. Baik, yang ini nama dia, apa nama dia tadi? Silinder penyukat. Okey, apa macam pula? Macam mana nak bezakan silinder penyukat dengan balang gas? Okey, silinder penyukat, awak nampak tak agaknya? Nampak tak? Okey, kalau awak tengok silinder penyukat, dia ada garisan tau. Nampak tak agaknya? Nampak tak? Okey, dia ada garisan-garisan kat sini. Dan dia ada nombor-nombor. Okay, kalau awak nampak, ada garisan, ada nombor macam ni, nampak Nama dia silinder penyukat. Okey. Kalau macam ni, ada garisan tak? Ada nombor tak? Dan dia ada penutup macam ni. Ini namanya balang gas. Balang gas ni, fungsi dia adalah untuk mengumpulkan gas. Okey. Katakanlah awak buat eksperimen. Okey, eksperimen nak mengumpul gas karbon dioksida yang dihasilkan semasa proses hembusan nafas. Okey, awak nak kumpul karbon dioksida di sini, awak gunakan ni, balang gas. Okey, jangan tersilap awak ambil yang ini. Buat malu kerajaan Malaysia. Okey? Okey. Kerajaan Malaysia tak ajar kumpul gas dekat dalam silinder penyukat, ya. Okey. Silinder penyukat, apa fungsi dia? Fungsi dia adalah menyukat isi padu. Okey, menyukat isi padu cecair. Ataupun bahan kimia pun tak ada masalah, cecair lah. Okey. Sekarang, untuk menyukat isi padu sebenarnya ada 3 radas. Okey, saya nak tunjukkan ketiga-tiganya, tapi setiap radas ini ada satu perkataan yang membezakan dia. Kalau soalan kata, dengar baik-baik arahan dalam periksa, dalam kertas peperiksaan lah tanya, apakah nama radas yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair? Dia berhenti kat situ, isi padu cecair. Jawapan dia ialah silinder penyukat. Dengar baik-baik Kalau soalan tanya, apakah radas yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair dengan tetap? Perkataannya tetap. Dengar baik-baik Isi padu cecair sahaja, silinder penyukat. Isi padu cecair dengan tetap. Jawapannya yang ini. Begini Nampak dia ada garisan-garisan pada dia ni. Nama dia adalah pipet. Ejaannya ialah PIPET. Pipet. Sebut dengan betul. Awak sebut salah, lain maksud dia. Lain lah. Orang pun tak faham. Ini ahli sains apa sebut salah. Buat malu kerajaan Malaysia. Faham? Nama dia apa? Pipet. Baik, pipet ni bila awak nak guna, bukan boleh guna macam ni saja tau. Dia ada sesuatu untuk dipasang di atas. Okey. Nak pasang di atas ni ada 2 alat yang boleh digunakan. Ini yang pertama. Cara guna saya terangkan di sekolah. Tak boleh tunjuk kat sini Awak nak kena buat sendiri. Awak nak kena penyek, tekan sana, tekan sini. Panjang cerita dia. Okey? Ini yang pertama. Kita guna dia, kita pasang kat atas ni. Okey. Ataupun kita gunakan yang ini. Yang ini lebih senang sebenarnya. Pasang kat sini juga. Sama je. Okey? Tapi oleh kerana yang ini senang, ramai pelajar suka guna yang ini. Tapi oleh kerana saya seorang cikgu, saya mesti susahkan pelajar saya. Sebab apa mesti susahkan awak? Sebab awak tak tahu nanti bila awak nak buat eksperimen, yang mana satu yang ada. Jadi yang ini yang cara zaman dulu-dulu, tahu tak? Okey, taklah dulu sangat, okey? Tapi di universiti pun masih ada yang macam ni. Jadi mesti pandai guna. Jadi saya akan ajar. Okey? Yang ini dia ada beberapa huruf kat sini, dia ada maksud. Nanti saya ajar. Okey? Okey, yang ini dia untuk mengukur isi padu dengan apa tadi? Dengan tetap. Okey, dengan tetap. Tetap. Okey, tetap. Nama dia apa? Pipet.
Okey, sekarang saya nak tunjuk satu lagi. Tadi tepat ya. Tadi tetap. Tetap. Okey, yang ini namanya ialah burette. Tadi pipette, P-I-P-E-T, pipette. Yang ini namanya burette. B-U-R-E-T, burette. Okey. Burette ini sama juga untuk mengukur isi padu. Isi padu bagaimana? Isi padu dengan tepat. Tadi tetap. Ini tepat. Okey. Menyukat isi padu. Silinder penyukat. Pipette menyukat isi padu dengan tetap. Burette menyukat isi padu dengan tepat. Sama juga, burette ada garisan-garisan macam tu. Okey? Sama juga, burette ni nak gunakan dia ada cara. Okey? Masuk kod mana, ukur kod mana, keluar kod mana, macam mana nak pusing benda ni. Ini pun saya akan ajar. Okey? Semua ni kena belajar di dalam makmal. Perkenalan di sini boleh. Okey? Macam ni boleh. Tapi dengan penggunaan makmal. Okey. Sekarang kita sambung lagi. Okey. Ingat lagi yang ini nama dia apa? Yang ini nama dia apa tadi? Nama dia kelalang kon. Baik, kelalang kon ni dia agak istimewa. Sebab kita akan gunakan dia dengan satu lagi radas. Yang ini nama dia apa? Nama dia corong turas. Baik, nama dia apa? Corong turas. Baik, kenapa kita gunakan corong turas dengan kelalang kon? Sebab kita boleh letak macam ni. Jangan awak guna corong turas dengan bika. Sebab bila awak letak dengan bika, apa jadi? Dia akan jadi macam ni. Awak terlanggar sikit, boom. Okey, jatuh. Okey, jatuh. So, kita nak elakkan kemalangan. Sebab di makmal kita menggunakan bahan kimia dan radas kita adalah kaca. Hati-hati. Hati-hati. Jadi, kita gunakan kelalang kon dengan apa nama tadi? Apa nama tadi? Corong turas. Baik. Sekarang, macam mana nak gunakan corong turas ni? Corong turas, dia mesti datang bersama dengan kertas turas. Ini nama dia kertas turas. Okey? So, saya ingat lagi ya, saya di sekolah saya yang sebelum ni lah. Saya mengajar pelajar tingkatan 3 masa tu. Okey? Masa di tingkatan 1 dan tingkatan 2 saya tak ajar mereka. Okey? Tingkatan 3 saya ajar, saya buat satu eksperimen dengan mereka. Saya anggapkan tingkatan 1 mesti dah pandai. Ya? Dah belajar, jadi tingkatan 1 semua mesti dah pandai dengan radas. Bila masuk tingkatan 3, bila saya kata buat, semua orang mesti buat dengan tepat. Okey? Tepat. Cara nak guna, cara nak letak, semua mesti tepat. Sebab sudah tingkatan 3. Saya suruh pelajar saya menggunakan corong turas dengan kertas turas untuk melakukan satu eksperimen dinamakan penurasan. Apa yang berlaku? Dengar baik-baik. Bila awak tidak mendengar daripada sekarang, apa yang berlaku di tingkatan 2, 3 sampailah 5, sampailah universiti, awak akan melakukan satu kesilapan yang bila dilihat oleh orang lain, kesilapan itu adalah satu kesilapan yang sangat bodoh, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar yang telah masuk ke makmal sains. Jadi saya nasihat awak daripada sekarang, dengar baik-baik supaya awak tak lakukan kesilapan yang bodoh yang memalukan diri awak sebagai pelajar sains. Okey, saya tunjuk awak cara menggunakan kertas turas ya. Yang ini kita tak perlulah buat kelas beria sangat. Saya tunjuk awak boleh tahu. Okey. Apa yang pelajar saya di salah satu buah sekolah yang saya pernah ajar, dia buat sekolah awal kelas 6 saya masuk. Saya suruh buat eksperimen, dia ambil kertas turas, dia letak macam ni, dia tekan.
Saya pandang pelajar tu kecil besar dia saya tengok. Okey? Jadi saya tak nak awak buat kesilapan yang sama. Jangan nanti bila awak masuk tingkatan 4, tingkatan 5, cikgu yang mengajar sains kata, kenapa awak buat macam tu? Awak kata, Cikgu Suhaliza ajar. Jangan buat macam tu. Jangan sebut nama saya. So, saya akan ajar. Baik, kertas turas nak guna macam mana? Mula, awak lipat dua macam ni. Lipat dua. Kemudian awak lipat, lagi sekali lipat dua macam ni. Nampak? Sekeping, lipat dua. Macam mana nak buka dia? Sekarang yang ini, awak buka dia, satu bahagian di atas, 3 bahagian di bawah. Awak dapat macam ni. 1 atas, 3 bawah. Nampak? Lepas tu, ambil kertas turas ni dan letakkan di sini elok-elok. Nampak? Baik. Macam mana cara nak letak? Dengan paling kemas. Okey? Oleh kerana sekarang saya tak ada air, saya cerita sahaja. Tapi nanti bila awak kembali ke sekolah, pastikan awak buat cara yang betul. Macam nak buat? Sebelum letak, sepatutnya sebelum letak, tangan awak ni, yang ini awak pegang, tangan sebelah lagi ni awak basahkan di air. Faham? Basah. Okey, basahkan. Janganlah air tu menitik-nitik lagi awak letak sini, tak payah. Awak basahkan sahaja. Okey, basahkan, lepas tu buat macam ni. Awak jadikan permukaan corong turas ni lembap. Okey, lembap. Bila dah lembap, awak ambil benda ni, awak letak sini. Bila dia lembap, awak letak kertas turas, dia akan melekat. Tak adalah jadi macam ni, faham? Dia akan jadi melekat dengan cantik macam tu. Jelas Okey. Lepas tu awak letak macam ni untuk lakukan eksperimen yang dinamakan sebagai penurasan. Okey. Katakanlah nak turas tu, bila nak lakukan penurasan, awak nak tuang cecair, nak tuang cecair ke dalam corong turas ni, awak jangan tuang secara terus. Jangan tuang secara terus macam ni. Okey? Kita takut kertas turas ni koyak. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia tuang berdebu macam tu. Jangan. Melimpah-limpah buah nanti. Jangan. So, kita tuang dia secara perlahan-lahan. Macam mana cara nak tuang? Saya letak sini saya cerita cara nak tuang supaya awak tahu. Cara nak tuang dia, saya tunjuk Awak ambil rod kaca. Okey, rod kaca ada di makmal. Macam ni rupa rod kaca. Okey. Awak tuangkan dia begini. Bahan kimia ataupun apa-apa cecair tadilah yang awak nak turas, awak tuang di rod kaca ni perlahan-lahan supaya air tu mengalir perlahan masuk ke dalam corong turas. Jangan awak tuang sampai penuh melimpah. Okey? Baik. Itu cara nak tuang. Okey. Sekarang bila awak dah tuang, dia kan proses penurasan tu, bila cecair tu melalui kertas turas, pergerakan dia akan jadi perlahan. Awak jangan kacau. Dengan rod kaca ni jangan kacau. Bila awak kacau, kertas turas akan terkoyak. Bila dah terkoyak, eksperimen awak dah tak betul lah. Okey? Okey? Jadi hasil eksperimen tu tak betul lah. Okey. So di makmal nanti awak akan berjumpa dengan satu alat macam ni, nama dia rod kaca. Okay, rod kaca. Ada satu lagi rod kaca saya cerita rod kaca, dia dalam ni tak ada lubang. Okey? Dia satu kaca yang padu. Kalau tengah-tengah dia berlubang, tengah-tengah dia berlubang macam straw tu, itu nama dia salur kaca. Okey, hati-hati. Rod kaca, salur kaca. Kaca yang padu, rod kaca. Kaca yang berlubang di tengah-tengah seperti straw, salur kaca. Jadi berhati-hati bila menggunakan radas. Dengar arahan guru dan semak dengan baik. Baik. Yang ini saya rasa semua pelajar kenal kot. Kan? Kenal kan? Apa nama dia? Nama dia ialah termometer. Okey. Macam mana saya nak gunakan termometer? Sama juga saya akan ajar di makmal. Okey. Apa fungsi termometer? Apa fungsi dia? Apa fungsi dia? Menyukai suhu. Semua orang dah tahu. Tak ada masalah yang tu. Senang sahaja. Baik. Yang ini.
nama dia? Kita ada 3 sebenarnya. Okey, 3. Nampak sama tapi fungsi berbeza. Yang kayu ni, nama dia ialah penyepit tabung uji. Penyepit pula. Pemegang tabung uji. Pemegang tabung uji. Yang ini penyepit mangkuk pijar. Okey, penyepit mangkuk pijar. Yang ini penyepit. Okey. Pemegang tabung uji, penyepit mangkuk pijar. Okey. Penyepit. Baik. Bila buat eksperimen, ada masanya kita nak kumpul gas. Okey, ada masa kita nak kumpul gas. Katakanlah kita nak kumpul gas dalam tabung uji lah. Okey. Katakan kita buat satu tindak balas. Okey. Logam, kita nak kumpulkan gas dalam ni. Okey. Nak kumpul gas. Kalau awak biar terdedah, gas akan terkeluar. Jadi kita perlukan sesuatu untuk menghentikan dia. Kita gunakan yang ini, namanya penyumbat getah. Letak sini. Macam tu letak sini. Okey. Ataupun yang ini getah Yang ini nama dia gabus. Okey. So, ada 2 boleh gunakan penyumbat dia, yang getah dengan gabus. Okey, tak ada masalah, dua-dua boleh guna. Baik, yang ini apa pula? Apa nama yang ini? Nama dia adalah jam randik untuk mengukur masa. Okey. Baik, yang ini yang ini nama dia ialah apa? Nama dia adalah angkup. Okey, angkup. Okey? Angkup. So, kita ada 2 bahagian kat sini. Satu bahagian yang atas ni angkup luar. Yang bawah ni yang ni namanya angkup dalam. Okay, apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk mengukur diameter. Okey? Kalau nak guna angkup luar, kita ambil diameter luar. Contoh bika ni. Kita ambil yang ni, kita letak macam ni. Ni dapat diameter luar. Nak ambil diameter dalam. Guna angkup dalam ni. Macam ni. Okey? Angkup luar, angkup dalam. Diameter ikut diameter. Baik, yang ini apa? Yang ini apa? Ini ialah kantang pembesar. Ada masanya eksperimen kita nak besarkan kita punya spesimen tu. Kita gunakan okey. Saya rasa awak biasa gunalah yang ni. Mesti tahu guna kan? Mesti tahu guna. Takkan tak tahu guna kan? Mudah je kot, kan? Mudah. Kemudian apa lagi kita ada? Yang ni spatula. Macam sudulah spatula. Okey, spatula. Okey. Kemudian kita ada yang ini. Ni nama dia jubin putih. Yang ini namanya jubin berlubang. Okey, jubin putih, jubin berlubang. Okey. Jubin berlubang ni, katakan kita nak ambil beberapa sampel cecair. Contohnya macam tingkatan 2 nanti awak akan buat eksperimen, nama dia eksperimen ujian makanan. Jadi awak gunakan, awak nak ambil sampel glukosa, protein untuk kanji. Jadi kita gunakan di sini. Ya, kita masukkan sampel ke sini, ya. So jubin putih, jubin berlubang. Warna sama je putih tapi ada beza ya. Jangan nanti silap Baik. Yang ini adalah botol untuk air suling. Okey, bila awak buat eksperimen awak akan gunakan air suling. So, inilah dia botolnya. Dalam ni kita akan isi air suling, awak picit sahaja. Picit sahaja macam ni. Okey, senang sahaja. Okey, yang ini nama dia penitis. Okey, kelas kita akan tamat kejap lagi. Ni nama dia penitis. Okey, penitis ni nak gunakan macam mana? Bila awak nak ambil cecair, awak kena picit. Picit dulu kat luar
masukkan dalam cecair. Contohnya ni lah. Contoh saya kasih awak contoh lah. Konon-konon lah dalam bika ni ada cecair lah konon-konon. Awak picit dulu dia punya getah ni. Picit dulu. Tenggelamkan. Dah tenggelam dalam cecair baru lepas. Bila awak lepas, baru cecair tu akan disedut masuk dalam penitis kita. Okey? Kemudian awak angkat keluar. Picit semula dia akan keluar. Macam tu cara guna dia. Okey. Kalau awak nak ambil bahan kimia dalam kuantiti yang kecil, kita guna ni lah. Okey? Penitis. Baik. Yang ini apa? Lesung lah. Okey? Macam guna untuk masak tu lah. Tapi bukanlah masak sama saja lesung. Okey. Sekarang kita ada dua yang hampir sama. Yang ini warna putih juga tapi besar. Macam ni. Okey, besar. Yang ini warna putih juga tetapi lebih kecil dan ada penutup. Okey. Yang ini namanya ialah apa nama dia? Piring penyejat. Ada orang piring penyejat lah, piring penyejat. Okey, piring penyejat. Yang ini nama dia mangkuk pijar. Okey. Apa fungsi dia? Katakanlah saya suruh awak sejatkan air yang kita gunakan dalam eksperimen. Okey. Sebab kita nak kumpul sesuatu di dalam tu. Okey. So, kalau saya suruh awak sejatkan dalam ni, mangkuk penyejat. Mangkuk pijar kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk memanaskan bahan kimia yang dalam bentuk pepejal. Okey, dalam ni. Okey. Okey. Seterusnya, apa lagi yang kita ada? Ini, nama dia adalah kasadawai. Okey, kasadawai. Okey, apa fungsi dia? Fungsi dia untuk memastikan pemanasan sekata. Baik, kita nak gunakan yang ini dengan apa? Gunakan yang ini dengan yang ini. Tungku kaki 3. Katakanlah saya kata pada awak, arahannya macam ni. Pelajar, sekarang kita akan lakukan pemanasan cecair di dalam bika. Contoh macam mana nak lakukan pemanasan? Ambil ni, tunggu kaki 3 letak. Kemudian ambil ni, nama dia apa? Apa nama tadi? Kasadawai, letak macam ni. Selepas tu barulah awak ambil bikar yang berisi cecair, awak letak sini. Okey? Jadi bila awak pasang api di bawah, kita akan pastikan keseluruhan cecair ini akan menerima haba yang sama rata. Ni okey. Kita nak panaskan guna apa? Guna ini. Jadi benda ni nama dia adalah penunu Bunsen. Kita letak di bawah macam ni. Okey, letakkan di bawah. Okey. So nama dia ialah penunu Bunsen. Okey. Penunu Bunsen nak tulis macam mana? Saya tunjuk ke awak Penunu kita tulis begini. Penunu tak ada masalah Penunu. Bunsen bini huruf besar. Bunsen huruf besar. Jadinya penunu Bunsen ni dia akan membekalkan api membekalkan api untuk eksperimen. Okey. Macam mana nak hidupkan api? Nak hidupkan api, kita gunakan ni, pemetik api. Letak kat sini, kita tekan dia akan keluar api lah. Bukan keluar api lah, keluarkan percikan api. Nanti kita pusing sini, dia akan keluarkan api. Okey. Dan yang terakhir sekali saya nak tunjukkan pada awak, yang ini, nama radas ni ialah pembaris meter. Okey, pembaris meter. Kita gunakan untuk apa? Untuk lakukan pengukuran lah. Ada satu lagi, nama dia pita pengukur. Saya rasa awak tahu pita pengukur yang panjang, bergulung tu kan? Awak dah tahu dah. Okey, itu sahaja yang kita nak belajar hari ini. Baik, ada satu kerja rumah. Sikit saja kerja rumah. Buku SPS. Okey. Kerja rumah awak sikit sahaja. Sikit sahaja. Yang
Yang pertama, awak akan buat nota. Okey? Apa tajuk nota tu? Okey, buku nota awak akan salin 1/2 makmal sains anda. Okey, 1/2 makmal sains anda, ini tajuk dia. Bawah tu awak tulis yang ini. Radas, makmal dan fungsinya. Kemudian saya nak awak salin yang dalam buku teks ni muka surat 10 dan 11. Salin cantik-cantik macam ni. Okey, salin cantik-cantik. Jadi awak ada gambar radas. Okey, gambar radas. Ya, okey, yang sini saya tunjuk kat awak Yang warna biru ni, ini adalah gambar radas. Yang putih ni, ini adalah cara kita melukis bila saya suruh awak buat laporan eksperimen. Ni cara melukis. Yang ini, kotak yang satu lagi warna kuning ni, ini adalah fungsi radas. Okey? Jadi saya nak awak salin semua. Okey? Jadi radas saya tunjuk pada awak banyak. Yang kat sini sikit je. Tak apalah. Okey, awak salin yang ini sahaja. Baik. Itu nota. Dan yang terakhir sekali, buku Science Process Skills. Saya panggil buku ni buku SPS, Science Process Skills. Ramai tanya saya, cikgu, buku SPS tu apa? Inilah Science Process Skills. Okey, hari tu saya dah kasih kerja rumah, muka surat 3 kan, sikit sangat, muka surat 3. Hari ni saya kasih awak satu lagi muka surat 4. Okey, muka surat 4. Okey, muka surat 4. Kemudian muka surat 5. Okey, muka surat 4, muka surat 5. Muka surat 5 yang bawah ni awak belum baca. Memang belum belajar. Tapi saya nak awak cuba jawab. Okey, cuba jawab. Nanti saya akan ajar dalam kelas esok. Okey, esok kita ada kelas lagi. So, esok saya akan jawab. Okey? So, macam biasa, selepas awak tengok video saya, dalam ruangan komen, tolong tulis nama dan kelas awak. Itu sahaja. Selepas tulis nama dan kelas, tolong jangan tulis sekali lagi dalam grup. Jangan tulis lagi sekali dalam grup. Sebab dalam komen, bila awak tulis nama dan kelas, saya akan like. Bila saya like, maknanya saya sudah ambil awak punya kehadiran. Cukuplah sekali. Jangan update lagi sekali dalam grup. Saya tak nak. Okey? Nanti maklumat yang saya nak sampaikan tak tertinggal, hilang sebab terlampau banyak orang update. Jangan tulis situ apa-apa. Okey? Hanya di dalam komen YouTube. Kecuali awak memang tak boleh nak komen, tulis kat situ. Kalau tak boleh komen, boleh komen tak apa. Sudah, habis selesai. Okey? Dan kerja rumah, nota dan buku SPS ini macam biasa dah siap. Awak kena ambil gambar, PM saya. Ambil gambar, PM saya. Itu sahaja. Okey? Dan nasihat saya, tolong dengar baik-baik apa yang saya suruh. Jangan saya suruh awak buat lain, So, ada pelajar yang minggu lepas, lain saya cerita, lain dia buat. Okey? Bukan sesat sikit, Sesat tersasar jauh sampai ke London. Orang kat Malaysia ni sampai ke London. Aduh. Puas saya nak cari awak bawa balik Malaysia, Tolong jangan buat macam tu. Okey? So, kita akhiri kelas kita dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.